Saya jemput Yang Berhormat Titi Wangsa. Selepas ini giliran daripada Parti Pembangkang, daripada Parti PAS. Ingat Parti PAS bersedia? Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana saya diberi ruang dan peluang dalam perbahasan sulung saya sebagai ahli parlimen baru dalam Dewan Rakyat yang mulia ini, sebagai menyokong dan menjunjung kasih titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badri Shah. 30 minit diberikan masa. Terima kasih juga kepada rakyat yang mengundi dan meyakini saya sebagai wakil rakyat mereka di kawasan Parlimen Titi Wangsa untuk membawa setiap isu rakyat di Dewan Rakyat ini. Sempena mesyuarat penggal pertama Parlimen ke-13 ini, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia memperlihatkan kerajaan pembinaan Barisan Nasional terus memerintah negara di peringkat nasional dan sebahagian besar kerajaan negeri. Tuan Yang Bertutua, sebagai orang baru dalam Dewan ini, selepas 3 hari saya duduk dalam Dewan ini, saya agak terkejut apabila melihat dalam proses untuk memilih speaker pun kita terpaksa pakai undi sulit. Sedangkan apabila saya lihat di Pulau Pinang, di Selangor dan di Kelantan, tidak langsung usul ini menjadi isu dalam Dewan Persidangan tersebut. Tetapi apa yang saya maksudkan tadi ialah secara attitude atau spirit, kita menghargai kemenangan sesuatu parti yang menguasai sesuatu dewan tersebut. Sebab itu kalau kita lihat di ketiga-tiga dewan ini, kita tidak pernah mempertikaikan soal pelantikan speaker yang dibuat oleh mereka dalam ketiga-tiga dewan ini. Itu maksud saya. Tuan Yang di-Pertua, 3 hari saya ke dalam dewan ini, saya lihat selepas kita selesai pilihan raya ini, isu SPR yang saya anggap tidak selesai-selesai. Jadi saya ingin mencadangkan kepada Dewan ini, oleh kerana kita mempunyai 4 tahun 10 bulan, boleh tak kedua-dua belah pihak untuk kita bersatu hati, kita duduk dengan SPR, kerana kita mempunyai masa yang begitu panjang, untuk kita selesaikan masalah-masalah yang berbangkit, yang tidak puas hati di kalangan pembangkang. Kerana saya percaya, saya juga tidak mahu menjadi member parlimen yang dipilih dengan tidak secara mengikut peraturan yang sah. Oleh itu, kita mempunyai 4 tahun 10 bulan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau wabi-wabi bersetuju untuk kita sama-sama berbincang perkara ini, jangan tunggu 2 bulan lagi nak pilihan raya baru kita nak bincang. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh soal perumahan dalam Bandaraya Kuala Lumpur ini. Saya nak lari sikit daripada cerita pasal politik. Kebetulan kawasan Parlimen Titi Wangsa ini adalah terletak di tengah Bandaraya Kuala Lumpur ini. Perumahan merupakan salah satu keperluan asas untuk memastikan kesejahteraan hidup rakyat sesuatu negara sentiasa terpelihara. Berdasarkan laporan ekonomi 2011, sektor pembinaan telah menyumbang sebanyak 4.9% daripada jumlah KDNK negara dan 5% pada tahun 2012, atau nilai sebenarnya adalah dalam lingkungan 18.2 bilion. Dan ianya telah menjana rantaian ekonomi industri sampingan negara. Walau bagaimanapun, dalam kegairahan kita membangunkan negara, kerajaan perlu juga melihat dari segi keseimbangan keperluan perumahan untuk golongan berpendapatan rendah ataupun mereka yang dikategorikan sebagai miskin bandar, yang mana saya melihat bahawa keperluan perumahan tidak mencukupi. Di Bandaraya Kuala Lumpur ini, perumahan golongan yang mempunyai pendapatan isi rumah kurang daripada 3,000, hampir mencecah 60%. Di Kuala Lumpur ini juga, terutama di dalam kawasan bandar, khususnya kawasan Parlimen Titi Wangsa, saya lihat banyak tanah-tanah yang dimajukan oleh
projek-projek perumahan mewah dengan harga yang mencecah berjuta-juta ringgit. Ianya agak ketara sejak 5 tahun kebelakang ini, di mana di dalam kawasan saya sendiri hampir 10 projek pembinaan yang bakal disiapkan dalam masa 2-3 tahun ini yang mencecah unit hampir 7,000 unit. Kesemua projek-projek ini menawarkan harga hampir 900 ke 2 juta ringgit. Yang Berhormat Menteri KPKT dalam sesi soal jawab lisan tadi ada mengatakan bahawa kementerian tidak mengawal harga pasaran rumah swasta. Yang dipertua, saya merasakan sudah tiba masanya kerajaan kena campur tangan untuk menentukan harga pasaran rumah, terutama rumah-rumah yang dibina oleh syarikat-syarikat swasta ini. Yang dipertua, kalau kita lihat kekurangan rumah-rumah mampu milik atau rumah-rumah PPR atau perumahan awam ini, ianya begitu jelas apabila kita lihat permohonan yang diterima oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mencecah hampir 118,000 permohonan. Dan dibandingkan dengan rumah yang sedia ada, yang boleh ditawarkan oleh DBKL hanya 3,225. Jadi kalau kita lihat permohonan yang datang ini 118,000, ianya bukan lagi permohonan yang datang daripada mereka-mereka yang kita kategorikan dulu dalam 10, 15 atau 5 tahun yang kebelakangan ini adalah daripada mereka-mereka yang benar-benar miskin yang tidak mempunyai pendidikan dalam bandar. Tetapi mereka-mereka ini adalah, sebahagian besar dari mereka ini adalah graduate, orang yang baru masuk alam pekerjaan. Mereka tidak mampu untuk membeli rumah-rumah 900, 1 juta dan 2 juta. Dan mereka nak menyewa rumah pun kadang-kadang tak mampu kerana sewa rumah melambung begitu tinggi hingga 1,000, 1,500, 2,000. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat, yang dipertua, keadaan ini sungguh menakutkan saya. Kalau dulu permohonan-permohonan ini datang daripada golongan miskin, tetapi sekarang ramai golongan-golongan profesional yang baru memulakan alam pekerjaan, juga yang baru berkahwin, memohon rumah-rumah PPR dan perumahan awam ini oleh kerana rumah-rumah yang dibina oleh sektor swasta di luar jangkauan mereka untuk memilikinya. Tuan Yang Bertua, bagi mengatasi masalah ini dari menjadi lebih kronik untuk masa akan datang, saya ingin mengemukakan beberapa cadangan. Yang pertama, tanah-tanah milik kerajaan atau DBKL yang masih belum ada perjanjian usaha dengan pihak-pihak swasta hendaklah dikaji semula agar kerajaan ataupun pihak DBKL boleh melihat semula bagaimana tanah-tanah yang strategik ini boleh dibangunkan rumah-rumah PPR dan perumahan awam serta perumahan mampu milik dengan kadar segera. Keuntungan kerajaan atas nilai tanah-tanah ini tidak boleh diambil kira lagi. Kalau dulu kita lihat banyak tanah-tanah ini apabila kita joint venture dengan syarikat swasta atau kerajaan joint venture dengan syarikat swasta, kita mementingkan nilai tanah tersebut. Apabila kita mementingkan nilai tanah tersebut, sudah tentu syarikat-syarikat swasta ini terpaksa membina rumah-rumah yang begitu mahal harganya untuk menampung balik kos harga tanah tersebut. Tuan Yang Dipertua, cadangan kedua, saya juga ingin mencadangkan, mensyorkan, kerajaan mestilah memastikan kawasan-kawasan yang dibina rumah-rumah PPR dan perumahan awam ini mestilah di lokasi-lokasi yang mempunyai prasarana pengangkutan seperti LRT, MRT, monorail, komputer serta public transport yang lain. Ini sangat penting. Kita tidak mahu rumah-rumah PPR dan PPA ini dibuat di hujung-hujung bandaraya Kuala Lumpur yang mana public transport, LRT, MRT tidak ada. Walaupun sewanya RM124, tetapi apabila setiap kali mereka nak keluar daripada rumah tersebut, kos transport mereka sebulan hampir mencecah RM700-800, walaupun sewa rumah RM124. Ada kawasan-kawasan yang saya lihat walaupun ada rumah-rumah PPR, tetapi apabila ditawarkan kepada
pemohon-pemohon mereka tidak sanggup pergi ke kawasan tersebut oleh kerana tidak ada prasarana pengangkutan yang begitu cekap. Saranan sur yang ketiga, mana-mana kawasan setinggan yang masih ada di kawasan Kuala Lumpur ini, kerajaan hendaklah menggazetkan tanah-tanah ini sebagai tapak PPR atau perumahan awam di BKL ataupun pihak Kementerian KPKT. Kita tidak boleh lagi halau setinggan-setinggan ini untuk wujudkan projek-projek mewah. Kita mesti melakukan pembangunan projek-projek setinggan ini secara in situ, di mana kawasan-kawasan setinggan ini yang diduduki oleh sekumpulan masyarakat setinggan ini hendaklah dibangunkan rumah-rumah PPR di kawasan tersebut. Apa yang saya lihat sepanjang 5-10 tahun yang lepas, banyak kawasan-kawasan setinggan ini apabila dibangunkan, dipindahkan setinggan-setinggan ini, kawasan-kawasan itu dimajukan dengan projek-projek yang begitu mahal, yang nilai projek tersebut hampir mencecah berbilion-bilion ringgit hingga tidak mampu untuk rakyat yang berpendapatan rendah dapat hidup dalam kawasan yang mereka biasa hidup selama 20-30 tahun dalam kawasan tersebut. Sekiranya kerajaan sudah tidak ada lagi tanah-tanah strategik untuk dibina PPR atau perumahan awam ini, maka sudah tiba masanya kerajaan memikirkan untuk membeli tanah-tanah pihak swasta dan persendirian untuk dibina projek-projek perumahan rakyat ini di kawasan-kawasan strategik yang mempunyai prasarana-prasarana pengangkutan yang mudah. Kos pembelian tanah-tanah daripada swasta atau pihak individu ini bolehlah dianggap sebagai grant daripada kerajaan bagi membolehkan kewujudan rumah-rumah mampu milik ini. Kalau kerajaan boleh mengeluarkan BRIM 2.16 bilion pada BRIM pertama, kalau BRIM kedua kita boleh mengeluarkan 2.9 bilion, maka saya tidak nampak kenapa kerajaan tidak boleh memperuntukkan 200-300 milion tiap-tiap tahun untuk membeli tanah-tanah yang strategik di Bandaraya Kuala Lumpur ini untuk dibangunkan rumah-rumah PPR. Baru-baru ini Menteri Wilayah Persekutuan ada menyebut untuk menyasarkan membina 80,000 unit rumah mampu milik dalam tempoh 5 tahun di dalam wilayah persekutuan untuk menangani masalah rumah di kalangan rakyat berpendapatan rendah di Kuala Lumpur. Saya mengalu-alukan langkah ini, cuma saya ingin tahu manakah kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti. Bilakah projek-projek ini akan dimulakan, kerana jangka masa 5 tahun adalah masa yang begitu singkat. Di kawasan saya terdapat penambahan penduduk dijangkakan dalam masa 2-3 tahun ini sebanyak 7,000 unit, di mana unit-unit ini harganya adalah 1 juta ke atas. Jadi kalau 7,000 unit 1 juta ke atas, kalau setiap unit ini mempunyai kepadatan penduduk 3 orang, bermakna kita mempunyai penambahan hampir 21,000 penduduk tambahan dalam kawasan saya. Saya percaya sekarang ini banyak di kalangan kita yang tinggal di bandar masih mampu untuk membeli harga rumah 100,000, 80,000 ataupun 120,000. Tetapi yang tidak mampu itu apabila dia melibatkan projek-projek ini memakan harga yang mencecah 900 ataupun 1 juta ringgit. Tuan Yang di-Pertua, di kawasan Titi Wangsa, saya ingin mengambil contoh satu kawasan di Jalan Perkeliling, Jalan Tun Razak. Kita mempunyai 56 ekar. Pada dulunya, tempat ini adalah kawasan rumah perumahan awam di BKL. Kemudian, penghuni di sini dipindahkan dengan alasan kawasan ini tidak dibangunkan dengan pusat komersial, tetapi selepas hampir 12 tahun berlalu, tiada kerja-kerja pembangunan dilakukan hingga sekarang. Tempat ini telah menjadi sarang kepada gejala-gejala sosial yang mana saya ingin cadangkan. Kalau sekiranya kerajaan sudah tidak mahu meneruskan projek-projek komersial ini, maka eloklah ke 56 ekar kawasan ini dibangunkan
semula tapak rumah PPR dan perumahan awam yang lebih selesa di kawasan ini. Mengikut perkiraan Yang saya, Muhammad ada 5 minit lagi ya. mengikut perkiraan saya, 56 ekar ini boleh menambahkan 10,000 unit rumah-rumah mampu milik dan perumahan di kawasan ini. Ya, Dok. Kita lupakanlah soal keuntungan daripada tanah-tanah kita ini. Kerana selepas 56 tahun, sudah tiba masanya kita melupakan soal keuntungan untuk rakyat. Kerajaan tidak boleh lagi bergantung harap kepada pihak swasta untuk membina rumah-rumah PPR dan perumahan awam ini kerana ianya tidak menguntungkan. Saya percaya tidak ada mana-mana syarikat swasta yang ingin membangunkan rumah-rumah PPR dan perumahan awam ini kerana projek-projek yang berskala harga yang begitu rendah ini tidak menguntungkan mereka. Saya takut kalau ini tidak diatasi, satu hari nanti Kuala Lumpur ini hanya diduduki oleh orang-orang kaya sahaja. Dan akhir sekali, Yang Dipertua, saya sekali lagi ingin menekankan supaya dalam soal pembangunan rumah mampu milik ini, sama ada perumahan awam ataupun projek perumahan rakyat, kerajaan kena main peranan. Kerana mana-mana syarikat swasta yang saya berdepan dengan mereka, tidak ada seorang pun, tidak ada satu syarikat pun yang mahu membuat rumah-rumah kategori ini. Kerana rumah-rumah ini tidak menguntungkan mereka. Dan saya berharap bahawa kerajaan fikirkan secara serius dan mendalam bagi pembinaan perumahan rakyat miskin bandar ini dengan kadar segera menjelang 5 tahun akan datang ini, jika kita ingin terus memenangi hati rakyat dan terus mendapat sokongan masyarakat miskin bandar pada PRU 14 yang akan datang. Saya mohon menyokong. Sekian. Terima kasih.